Assalamualaikum, salam sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam siri Arduino, okey. Jadi dalam episod yang lepas kita dah muat turun program untuk membolehkan kita menggunakan Arduino IDE untuk berinteraksi ataupun untuk memprogram papan ESP8266 ataupun Node MCU 1.0. Okey. Tapi kali ni kita nak guna pula, okey, yang lepas kita gunakan ESP8266 seperti gambar yang tertera lah, okey. Jadi untuk kali ni kita nak gunakan pula ESP32, abang dia, okey. ESP32 ni berbanding dengan ESP8266, dia adalah lebih laju, okey, mempunyai 2 teras dan RAM yang lebih besar lah, okey. Akan tetapi harganya agak tinggi sikit, okey, berbanding dengan ESP8266, okey. Jadi inilah ESP32. Okey, ni adalah ESP8266. Kita nampak beza chip dia, okey. Untuk ESP32 ni dia lebih besar, okey. Ni 32, okey, ni 8266. Okey, jadi kita nak gunakan ESP32 ni dalam program kita. Tapi bila kita masuk ke Arduino, kita tak jumpa, okey. Kita search ESP32, tak ada. Tak ada dalam senarai. Padahal kalau kita masukkan 8266, okey, kita boleh nampak ada generic ESP8266, okey. Lepas tu Node MCU pun ada, okey. Tapi bila kita masukkan ESP32, tak ada. Jadi kita akan buat satu lagi langkah untuk kita masukkan teras, okey, ESP32 untuk membolehkan Arduino IDE 2 kita berfungsi untuk memprogram ESP32. Jadi langkah pertama adalah pergi ke Google, search ESP32 Arduino IDE. Okey, sama seperti langkah yang lepas, apa yang kita nak cumalah URL sahaja untuk penyelenggaraan papan tersebut. Okey, jadi scroll ke bawah untuk dapatkan URL ni. Okey, kita copy URL. Okey, langkah yang sama. Masuk ke dalam Arduino IDE. Pergi ke Preferences dan okey, sekarang dulu kita dah masukkan 8266. Sekarang kita nak masukkan board manager yang baru. Okey, jadi kita tekan butang ni. Okey, kita tekan Enter. Okey, dan right click, paste. Okey, sekarang dah ada 2. Okey, atas 8266, dekat bawah untuk ESP32, kita tekan OK dan OK. Okey. Jadi sekarang indeks telah dimuat turun. Kita cuba search, ada tak ESP32? Jadi ESP32 dah ada sekarang. Okey. Jadi kita nak pilih yang mana ni? Okey, kita tekan je dulu development board, kemudian kita tekan OK. Kemudian Arduino IDE akan tanyalah adakah kita nak untuk muat turun teras, okey, untuk papan ni. Kita tekan yes. Dia akan ambil sedikit masa lah. Lepas daripada teras ni dimuat turun, kita akan nampak ada banyak lagi papan ESP32 yang kita boleh bekerja. Okey, kemudian kita dah selesai untuk muat turun. Sekarang dia tanya, okey, adakah kita nak pilih semula, dan kita tekan reselect later lah. Okey, kita masuk balik dekat dalam ni. Kita pilih board ESP32. Jadi ada dalam senarai lebih banyak ESP32 setelah muat turun teras kita lakukan. Okey, jadi untuk papan seperti dalam gambar yang kita tengok tadi, ESP32, mana satu daripada profil tersebut yang kita kena pilih, okey. Jadi secara generalnya semua ni adalah ESP32. Anda cuma kena pastikan nama dekat depan ni adalah WROOM32 je, macam ni, WROOM32. Ini gunakan WROOM32. Ini pun menggunakan yang ni lain, WROVER. Okey, yang ni jarang-jarang kita dapat di pasaran. Tapi majoriti 90% daripada pasaran di Malaysia kita dapat WROOM32. Okey.
masuk dekat dalam ni, pergi dekat ESP32, anda tulis dev, okey. Kemudian kita pilih ESP32 biasa je, okey, dev module. Okey, tekan okey. Jadi ini adalah profile untuk kita program, okey. So kita masukkan coding kita. Okey, coding terbaru. Okey, ni adalah coding APRS untuk micro weather station. Okey, jadi setelah kita pilih papan ni, okey, kita boleh lakukan upload lah, okey, dengan coding yang sama. Okey, pastikan kedudukan pin je yang betul. Okey, kedudukan pin kita boleh tengok daripada lita, okey. Saya tunjukkan perbezaan antara lita ESP8266 dan ESP32, okey. Okey, sebagaimana ESP32 mempunyai teras yang 2 kali ganda lebih banyak, memori yang lebih besar, kuasa pemprosesan yang lebih laju. Okey, disebabkan tu juga ESP32 ada lebih banyak pin. Okey, anda boleh tengok ada pin 2, 4, 5, okey, hingga 23 hingga pin 34. Manakala hanya 8 pin digital saja untuk ESP8266. Kita cuma ada 8 pin je. Okey, disebabkan itulah fungsi yang sama memerlukan pendawaian yang berbeza. Okey, sebab kita gunakan papan yang berbeza. Satu lagi kelemahan ESP8266, papan ni cuma ada satu sahaja pin analog. Okey, di mana untuk ESP32 ada banyak pin. Okey, di bahagian kiri ni kita boleh gunakan sebagai analog. Okey, untuk tahu lebih lanjut, kita akan bincangkan dalam episod yang akan datang, okey, berkenaan dengan pin analog. Okey, setakat ni saja untuk episod kali ini, iaitu menyediakan Arduino IDE, okey, dengan ESP32. Okey, jadi itu saja untuk kali ini. Terima kasih dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum, salam sejahtera.